Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Kita sambung bacaan kita daripada matan Aqidah Ahlul Islam yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Husayni rahimahullah wa nafa'allah bi'ulumi fid dharain amin. Seorang tokoh, seorang ulama yang terkenal terutama sekali bagi kita yang biasa membaca karya-karya beliau dalam tasawuf ataupun dalam tazkiyah. Yang di antaranya yang terkenal adalah nasihat agama dan juga wasiat iman. Nasihat agama itu terjemahan terjemahan dan ada pun kitab asalnya itu al-wasaya ad-diniyah, an-nasaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah. Rasanya begitu tajuk kitab ni yang asal. Dan banyak lagi lah kitab-kitab beliau yang beliau hasilkan. Al-nasaih ad-diniyah, kitab dia yang terkenal. Yang diterjemahkan dengan wasiat agama dan juga nasihat agama dan wasiat iman. Jadi matan akidah ini diambil daripada kitab tersebut. Kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala al-musannif al-imam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa nafa'allah bi'ulumi fid dharain amin. Wa nu'minu bi kulli kitabin anzalahu Allah. Kita beriman muka surat apa ni kita ini ya, itu betul lah. Wa nu'minu bi kulli kitabin anzalahu Allah bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa nashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh wa nashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh arsalahu ila al-jinni wal ins wal arabi wal ajami bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikuna. Kita beriman dengan semua kitab yang diturunkan Allah, dengan semua rasul yang diutuskan. Wa nu'minu bi kulli kitabin anzalahu Allah. Semua kitab, bukan saja Al-Quran, bahkan semua kitab. Sama ada kitab Taurat, kitab Zabur, Injil. Bahkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan semua para rasul diutuskan Allah diturunkan bersama, wa anzala ma'humul kitab. Allah menurunkan bersama mereka dengan kitab. Dan dengan qada, dengan qadar, yakni ketetapan Allah, sama ada yang baik darinya maupun yang buruk. Kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutuskan kepada sekalian jin dan juga manusia.
Ini Muhammad SAW adalah Rasul yang diutuskan untuk dua bangsa, iaitu bangsa manusia dan juga bangsa jin. Dan inilah istilah dengan as-saqalain. As-saqalain. Meliputi bangsa Arab dan juga bangsa Ajam. Baginda sallallahu alaihi wasallam walaupun daripada bangsa Arab, tapi tidaklah diutuskan untuk bangsa Arab sahaja, tetapi untuk semua bangsa pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke hari kiamat. Termasuk kita orang Melayu, Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan membawa hidayah dan agama yang benar. Hidayah di sini iaitu hidayah al-wahyu, membawa hidayah wahyu. Yang mana dalam wahyu itu mengandungi agama yang benar, iaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala adalah Islam. Kerana dia ini Allah, ingin memenangkan agama itu, ingin menangkan agama itu agar mengatasi agama-agama yang lain, meskipun orang-orang musyrikin membencinya. Jadi begitulah. Tidak akan pernah habis orang-orang kufar, orang musyrikin membenci agama Allah, agama yang benar, tapi Allah tidak menghendaki melainkan untuk menzahirkan agamanya, iaitu dengan mengutuskan para rasul, dan di akhir zaman ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallazi arsala rasulahu, dan dialah Allah yang mengutuskan rasulnya dengan membawa agama yang benar, liyuzhirahu ala dini kullih, untuk dia menangkan, untuk dia menzahirkan, untuk dia menyatakan agama yang benar itu ke atas sekalian agama yang lain, walaupun orang musyrikun membencinya. Wa annahu ballagha risalah wa adda al-amanata wa nasha al-ummah wa kashafa al-ghummata wa jahada fillahi haqqa jihadih wa annahu sadiqun aminun muayyadun bil barahin as-sadiqati wal mu'jizatil khariqati wa anna Allah farada 'ala al-ibadi tasdiqahu wa ta'atahu wa ittiba'ahu wa annahu la yuqbalu imanu 'abdin wa in amana bihi subhanahu hatta yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jami' ma jaa'a bihi wa akhbara anhu min umuri dunya wal akhirati wal barzakhi. Kita turut meyakini bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah Allah. Itu yang salah satu sifat yang wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tabligh. Di mana kita meyakini bahawasanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah Allah, mana apa yang diutuskan, wahyu yang diutuskan Allah untuk baginda menyampaikannya, baginda sampaikan semua, tidak ada sesuatu pun yang baginda SAW sembunyikan. Baginda telah melaksanakan amanah yang diberikan Allah, menasihati ummah, mendedahkan kesamaran serta telah bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan kesungguhan yang sebenar-benarnya. Kerana baginda SAW tidak dilahirkan melainkan untuk agama. Ya, Nabi SAW tidak dilahirkan Allah melainkan untuk membawa agama. Sebab itu tidak ada istilah baginda culas, tidak ada istilah baginda melakukan sambil lewa, bahkan wajahada fillahi haqqa jihadih. Baginda berjihad dalam Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Kita wajib meyakini bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang benar lagi amanah. Benar lagi amanah. Tidak ada yang baginda sampaikan itu suatu kepalsuan yang direka-reka, dan juga amanah. Amanah iaitu baginda melaksanakan apa yang diajar. Baginda tidak mengkhianati wahyu ataupun risalah yang dia sampaikan. Tidak sebagaimana kita yang sembah lemah, kadang-kadang kita ajar lain tapi kita melakukannya lain. Jadi kita mengkhianati ilmu kita sendiri.
Itu tak akan berlaku pada para nabi dan juga para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang diteguhkan Allah dengan bukti-bukti keterangan yang benar serta mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Ya, makna yang menyalahi kebiasaan itu makna mukjizat. Amrun khariqul lil adah, satu perkara yang mencari adat. Ya, makna yang melanggari hukum adat. Ya, yang dizahirkan Allah kepada orang-orang yang mendakwa sebagai rasul bagi menjadi bukti kerasulannya atau kerasulannya. Kita turut meyakini bahawa Allah mewajibkan sekalian hamba. Okay. Sebelum itu, bila kita menyebut tentang mukjizat ini dia penerusan mukjizat mengikut tugas Nabi. Tugas Nabi. Jadi apabila seorang Nabi itu sudah tamat era dia, maka mukjizat dia pun selesailah. Kerana tujuan mukjizat ini adalah untuk meneguhkan kebenaran seorang Rasul. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, apabila Allah Ta'ala mentakdirkan dia Rasul sehingga akhir zaman, sehingga kiamat. Ya. Maka mesti ada mukjizat yang Allah Ta'ala kekalkan yang membuktikan kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat itu adalah Al-Quranul Karim. Ya, mukjizat itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi sebab itu i'jazul Quran. Ya, maka para ulama mereka membahaskan tentang i'jazul Quran. Dari segi aspek mana i'jazul Quran ini? Di mana sisi mukjizatnya Al-Quran ini? Jadi dia merangkumi sisi bahasa, ya, dia juga di sisi keindahan balaghahnya, begitu juga mukjizat dari sisi kandungan dia. Dan mutakhir ini dibicarakan tentang mukjizat al-ilmi. Al-ilmi dengan makna sains. Mukjizat saintifik. Iaitu fakta-fakta alam, fakta-fakta yang berkait dengan biologi. Yang ada dalam Quran ini telah disebut oleh Quran, ya, pada ketika manusia belum ada alat untuk menghasilkan ilmu melalui eksperimen ataupun oleh uji kaji dan sebagainya. Belum ada mikroskop, belum ada teropong dan sebagainya, tapi Al-Quran telah pun mengungkapkan dia. Ya, sebab itu Allah Ta'ala mencabar, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimislih. Jika kamu masih ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami ini, maka cubalah kamu datangkan satu surah yang seumpama dengannya. Yang jika kamu mampu. Wa illam tafa'al wa lan tafa'alu, kalau kamu tak mampu dan sememang kamu tak akan mampu, maka takutlah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, dengan menjaga diri kamu daripada neraka. Ya, jangan sombong. Berimanlah kepada Allah Ta'ala. Ya, neraka yang mana waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar terdiri daripada manusia dan juga batu-batu berhala. Ya, jadi Allah mencabar dan cabaran itu berterusan sampai bila-bila. Dan tidak ada yang mampu menyahut cabaran tersebut, dan kalau ada sekalipun akan berakhir dengan keimanan dia kalau dia seorang yang jujur kepada Allah. Jadi mukjizat inilah yang kita kena gunakan. Jadi kita kena sampaikan, kerana kalau kita menyampaikan bagi pihak kita saja, hebat macam mana sekalipun bahasa kita, tak akan boleh mencapai mukjizat. Jadi kita kena guna Al-Quranul Karim. Kita minta orang, manusia ini merenung Al-Quran, membaca Al-Quran, walaupun sejemahan. Walaupun dia belum dapat merasai keindahan bahasa Al-Quran, kerana keindahan bahasa Al-Quran hanya dapat dirasai bagi orang yang memahami bahasa Arab. Tapi konten dia tu, ya, insya-Allah kita cuba kemukakan, kita cuba
wacanakan dia. Tapi inilah yang kurang berlaku pada zaman hari ini. Ya, kita banyak berdakwah dengan buah-buah daripada kita sendiri. Kita tak banyak guna mukjizat tu, Al-Quranul Karim. Jadi sebab tu kalau kita ada kawan yang bukan Islam, yang rajin baca dan sebagainya, mungkin kita boleh beli Quran terjemahan yang tidak ada teks Arabnya tu, ada jual bahasa Inggeris dan sebagainya, kita hadiah pada dia. Kalau dia Kristian, kita minta dia baca surah Ikhlas, dia renung. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Contohnya. Jadi itulah mukjizat. Ya. Dan kita sendiri pun kalau kita ikhlas, kita membaca merenung Al-Quran, maka mukjizat itu akan berbekas dalam hati kita. Kita meyakini, kita turut meyakini bahawa Allah mewajibkan sekalian hamba untuk membenarkan baginda sallallahu alaihi wasallam, mentaati serta mengikutinya. Kita meyakini juga bahawa keimanan seorang hamba tidak akan diterima Allah sekalipun dia telah beriman dengan Allah. Walaupun dia beriman dengan Allah, Allah tidak akan terima keimanan dia selagi dia belum beriman dengan Nabi Muhammad SAW dan semua ajaran yang dibawa dan diberitahu baginda SAW, merangkumi urusan-urusan duniawi, ukhrawi dan juga alam barzakh. Yang mana merangkumi alam nyata dan juga khabar-khabar yang Nabi sampaikan, merangkumi berita-berita ghaib dan juga yang nyata. Wajib kita beriman. Jadi sebab itu dalam satu ayat Allah Ta'ala menyebutkan, fala warabbik, demi Tuhanmu wahai Muhammad, la yu'minuna, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka, sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim, sebagai pemutus. Ya, fala warabbik la yu'minu hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, dalam perkara yang menimbulkan dalam perbalahan sesama mereka. Ya, mereka tak akan beriman. Allah tidak menerima mereka sebagai beriman sehingga mereka bersedia untuk menjadikan kamu sebagai pemutus. Summa la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapati dalam jiwa mereka sebarang harajan, ya, keluh kesah ataupun sebarang ketidakpuasan hati, fima qadaita, terhadap apa yang kamu putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Itu dipanggil tuntutan iman. Ya, Allah tidak terima. Ya, Allah tidak terima keimanan seseorang itu kalau dia tidak beriman dan dia tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min zalika an yu'mina bisu'ali munkarin wa nakirin lil mautah wa anit tauhid wad din wa nubuwati wa yu'mina bi na'imil qabri li ahli ta'ati. Ini dia membilang apa yang wajib kita percaya, kita terima daripada khabar berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi adzabihi li ahli al-ma'siyati wa an yu'mina bil ba'thi ba'da al-maut wa bi hasri al-ajsadi wal arwahi ila Allah wa bil wuqufi baina yaday Allah wa bil hisabi wa anna al-ibada yatafawatuna fihi ila musamahin wa munaqashin wa ila man yadkhulu jannata bighairi hisab. Di antaranya disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita beriman, kita percaya, kita tasdiq, ya, tasdiq, ya, makna iman itu tasdiq bil qalbi, ya, bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna iman. Ya, tasdik dengan hati. Yang biasa kita terjemahkan yakin dengan hati. Tapi tasdik ini adalah hati kita bersuara. Hati kita sentiasa bersuara bahawa Allah benar, Rasul benar, agama benar. Mana semua yang disampaikan oleh Nabi itu hati kita bersuara benar. Kalau dia disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bila-bila masa pun aku percaya, aku yakin. Itu makna at-tasdiq. Ya, membenarkan dengan hati, yakni hati bersuara benar segala yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya iaitu dia mesti beriman, ya, dengan soal mungkar,
Dan juga soalan Munkar dan Nakir yang akan bertanya mayat-mayat sebaik dikumikan. Tentang tauhid. Dia akan tanya tentang tauhid, tentang agama dan juga tentang kenabian. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa agama kamu? Wajib kita percaya. Bahasanya satu ketika nanti bila kita masuk dalam kubur, kita akan diajukan oleh malaikat Munkar Nakir soalan-soalan tersebut. Beriman adanya kenikmatan kubur bagi orang-orang taat dan azab kubur bagi pelaku maksiat. Beriman dengan azab nikmat kubur, kubur dilapangkan, dihamparkan bermaidani daripada syurga, dibuka pintu yang menembusi ke syurga, tinggalkan bau-bauan udara-udara syurga yang segar itu masuk dalam kubur kita, itu nikmat kubur. Azab kubur pula, kubur menghimpit kita, dia diseksa dalam kuburnya. Beriman dengan kebangkitan semula setelah mati. Dihimpunkan sekalian jasad dan ruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdiri di hadapan Allah dan hisab. Yang mana berhadapan dengan hisab ni perhitungan. Wajib kita beriman semua itu. Dan beriman dengan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku di akhirat. Kebangkitan semula, perhimpunan di mahsyar, titian as-sirat, perhimpunan di mahsyar, al-mizan, timbangan, hisab, timbangan, kemudian titian al-haud, telaga Nabi SAW, kemudian lagi kita beriman dengan titian as-sirat. Itu semua dia panggil step-step yang kita akan lalui pada hari kiamat nanti. Dan beriman bahawa keadaan hamba-hamba ketika hisab adalah berbeza. Ada yang dimudahkan hisab. Jadi hisab yang mudah kata Nabi SAW itu dibentang buku tapi tidak diselidiki, tidak ditanya. Dan ada yang dipayahkan hisab dengan diselidiki. Kata Nabi Manu qasya'uzib, barang siapa diselidiki nescaya dia akan diseksa. Dan ada yang masuki syurga tanpa hisab. Di kalangan umat dia kata Nabi 70,000 akan masuk syurga tanpa hisab. Yang lain itu akan masuk syurga dengan hisab yang mudah insya-Allah. Hisab yang mudah iaitu dibentang tapi tidak diselidiki. Wa ayyumina bil mizan alladhi tuzanu fihi al-hasanat was-sayyi'at wa bis-sirati wa huwa jisrun mamdudun ala matni jahannam wa bihawdi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu minhu al-mu'minuna qabla dukhul jannah wa ma'wahu min al-jannati wa ma'uhu min al-jannati wa an yu'mina bi syafa'atil anbiya'i summa as-siddiqina wasyuhada'i wal ulama'i was salihin wal mu'minina wa anna syafa'atal uzma makhsusatun bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia juga hendaklah beriman. Mana seorang itu di samping beriman dengan Allah, dia juga hendaklah beriman dengan Muhammad SAW, iaitu dengan menerima semua yang disampaikan oleh Muhammad. Itu di antaranya ialah beriman dengan mizan. Mizan iaitu timbangan yang dengannya akan ditimbang segala kebaikan dan kejahatan makhluk. Jadi standard dia, kaedahnya adalah kalau amal soleh itu berat, ahli syurga. Walaupun satu zarah, seberat zarah. Allah Ta'ala menyebutkan faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal solehnya berbanding amal tidak soleh, kata ulama dalam tafsir, walaupun berat itu, lebih berat itu sezarah, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang meredakannya, menyenangkannya, mengembirakannya. Wa man khaffat mawazinuhu, tetapi barang siapa yang ringan timbangan amal solehnya berbanding amal tidak soleh, fa ummuhu hawiyah, maka tempat tujunya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu wahai Muhammad SAW apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang panas, iaitu neraka. Apa yang akan ditimbang? Selalu yang kita gambarkan yang akan ditimbang adalah amalan. Tapi para ulama kita menyatakan bahawa berdasarkan nas, dan bila dihimpun semua nas-nas, maka yang ditimbang itu 3.
Yang pertama dia akan ditimbang ialah amalan-amalan kita akan ditimbang. Amal-amal kita akan ditimbang. Yang kedua yang akan ditimbang ialah buku kita pun akan ditimbang. Yang buku kita akan ditimbang. Dan yang ketiganya adalah diri kita akan ditimbang. Kita pun akan dipaksa untuk naik atas penimbang juga. Jadi panjanglah kalau kita nak bahas kan, insya-Allah nanti kita akan cerita masalah mizan saja insya-Allah kalau ada masa nanti. Cuma kita ambil satu dalil yang menjelaskan bahawa kita juga akan ditimbang suatu hari nanti. Iaitu pernah Nabi SAW satu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia sedang dia seorang yang kurus, sangat kurus, Abdullah bin Mas'ud. Betisnya tirus. Satu hari dia sedang kita buat bahasa sedang ginjat untuk ambil satu ranting kayu sugi. Agak tinggilah ranting tu. Dan datang angin. Angin datang. Angin datang menyebabkan dia melayah dan terselak. Kain dia terselak. Nampaklah betisnya yang tirus tu, kelihatanlah betisnya yang tirus itu. Jadi para sahabat ada yang ketawa. Nabi SAW bertanya, apa yang menyebabkan kamu ketawa? Lalu mereka tunjuk kepada betisnya tu. Mereka tunjuk pada betis. Cuba Rasulullah, ya Rasulullah, cuba kamu tengok betis dia. Betisnya tirus. Lalu Nabi SAW berkata, betis yang tirus itu, nanti apabila ditimbang nanti di akhirat nanti, lebih berat daripada bukit Uhud. Lebih berat daripada bukit Uhud. Dan dalam satu yang lain yang mafhumnya, ada orang hadir di akhirat dengan tubuh yang segar, bugar, gemuk, kata Nabi SAW. Tapi bila ditimbang, tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Yang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beriman dengan sirat, iaitu jambatan, titian, yang membentangi di antara belakang neraka Jahannam. As-sirat ini membentangi neraka Jahannam. Siapa yang dapat melepasi dia, masuk syurga. Dan siapa yang jatuh ke dalam neraka. Dan disebut dalam hadis sebagai yang lebih halus daripada rambut. Serta beriman dengan haud dan kolam Nabi kita Muhammad SAW yang akan minum darinya, dari kolam itu, sekalian orang beriman sebelum masuki syurga, di mana airnya datang dari syurga, dari sungai Al-Kausar. Air itu datang, Al-Haud itu didatang daripada air dalam syurga, daripada sungai Al-Kausar dalam syurga. Dalam hadis Nabi menceritakan, ana faratukum, akulah orang yang mula-mula bangun daripada bangkit daripada kubur, dan aku akan menunggu kamu di telaga aku, kata Nabi SAW. Aku Al-Haud, Al-Farat. Farat ini adalah orang yang sampai dulu, kemudian dia memsiap-siap kan. Mana dalam rombongan dialah yang dilepaskan dulu, untuk dia buat persiapan di tempat transit untuk menyambut yang lain-lain. Dia akan pastikan selamat, dia akan pastikan bekalan-bekalan cukup di sana dan sebagainya untuk menerima kehadiran yang lain-lain. Itu mana farat. Kata Nabi, aku akan bangkit daripada kubur dan akan sampai dulu di telaga aku dan bersiap-siap untuk memberi minum kamu. Tapi masalahnya, kata Nabi SAW, apabila ada di kalangan kamu yang hendak hampir ke telaga aku, namun dia dihalau. Seumpama seseorang menghalau unta-unta yang bukan milik dia.
Okay. Dia menghalau unta-unta yang bukan milik dia. Lalu aku protes, kenapa halau mereka umatku? Maka lalu dikatakan kepada aku, ya Muhammad SAW, kamu tidak tahu apa yang berlaku selepas kewafatan kamu. Jadi maknanya selepas kewafatan Nabi SAW, ada di kalangan umat dia yang tidak taat, yang tidak lagi menjadi ummah yang sebenar-benarnya. Jadi mereka itu dihalang daripada minum daripada telaga Nabi SAW. Beriman dengan syafaat para Nabi, kemudian syafaat para siddiqin, para syuhada, para ulama, orang salih dan orang-orang yang beriman. Juga beriman bahawa syafaat teragung adalah khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Itu disebut dengan syafaatul uzma, syafaat di mana merangkumi sekalian manusia di mahsyar, iaitu mohon pada Allah agar disegerakan hisab, disegerakan perhitungan. Wa ayyumina بإخراج من دخل النار من أهل التوحيد حتى لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان وأن أهل الكفر والشرك مخلدون في النار أبد الآبدين لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وأن المؤمنين مخلدون في الجنة أبدا سرمدا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين وأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة بأبصارهم على ما يليق بجلاله وقدس كماله. Dia juga beriman, yakni meyakini bahawa ahli tauhid, yakni orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, akan dikeluarkan dari neraka sehingga tidak akan kekal di dalamnya orang yang di dalam hatinya terdapat iman sekalipun seberat timbangan zarah. Ya, jadi sebab itu kalau ni darjah dalam syurga lagi hebat, lagi tinggi sehingga akan syurga yang paling tinggi itu betul-betul di bawah arasy Allah Taala. Tapi ahli neraka ni lagi dipanggil apa? Ahli neraka yang dipanggil apa? Yang paling hebat siksaannya itu semakin bawah, semakin bawah, semakin bawah. Ya. Jadi ahli neraka yang paling ringan ialah yang ada di paling atas. Siapa mereka itu? Iaitu orang-orang mukmin yang diseksa untuk satu batang waktu kemudian akan dikeluarkan. Jadi wajib kita beriman yang meyakini bahawa orang beriman dia tak akan kekal dalam neraka. Orang mukmin tidak akan kekal dalam neraka. Setiba masa Allah Ta'ala akan keluarkan mereka. Beriman bahawa ahli kufur dan syirik akan kekal dalam neraka untuk selama-lamanya. Tidak akan diringankan azab dari mereka dan mereka tidak akan diberi tangguhan. Okay. Beriman bahawa orang-orang beriman akan kekal dalam syurga selama-lamanya. Mereka tidak akan ditimpa sebarang kepayahan dan tidak akan keluar darinya lagi. Jadi dalam syurga ni tidak ada langsung kepayahan. Semua kemudahan, kenikmatan dan mereka tidak akan keluar lagi daripadanya. Beriman ini meyakini bahawa orang-orang beriman akan melihat Tuhan mereka semasa dalam syurga melalui pandangan-pandangan mereka yang sesuai dengan kebesaran Allah dan kesempurnaan zatnya yang suci. Bukan sebagaimana melihat pada jisim yang makhluk. Melihat kerana Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Ya, Allah tidak sama dengan sesuatu. Tapi melihat, ya melihat. Kerana itu disebut oleh Allah dalam Quran. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah dalam surah Al-Qiyamah. Wajah-wajah ahli syurga pada hari itu berseri-seri. Ya, kerana memandang kepada Tuhan mereka. Wa an ya'taqida fadla ashabi Rasulillah SAW wa tartibahum wa annahum udulun akhyarun umana'u la yajuzu sabbuhum wala al-qadhu fi ahad minhum wa anna al-khalifata al-haq ba'da Rasulillah SAW Abu Bakr as-Siddiq summa Umar al-Faruq summa Uthman al-Shahid summa Ali al-Murtada
radhiyallahu anhum wa an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa an tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika Allahumma ya arhamur rahimin. Dia juga wajib, ya, mana seorang mukmin yang beriman dengan Allah dan Rasul itu wajib juga meyakini kelebihan para sahabat. Ashabi kan nujum, para sahabatku semua bintang-bintang di langit. Bi ayyuhum muhtadaitum, mana-mana seorang di kalangan mereka yang kamu ambil petunjuk, nescaya kamu akan dapat petunjuk. Ya, kamu akan dapat petunjuk. Dia panggil sahabat-sahabat. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Waladina ma'ahu. Dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ya, iaitu para sahabat dia. Ya, lalu Allah menyebutkan sifat-sifat mereka. Kalau mereka tidak hebat, Allah tidak akan sebut. Allah tidak akan muji mereka dengan sifat-sifat mereka. Dalam surah Muhammad di hujung. Ya. Serta meyakini bahawa mereka adalah insan-insan yang adil. Dia juga wajib meyakini kelebihan para sahabat dan susunan darjat mereka. Bermula daripada Khulafa' Ar-Rasyidin. Kemudian baki 6 lagi yang tersenarai dalam 10 Al-Mubasysyirun bil Jannah. Kemudian setelah itu Ahlul Badar. Ataupun orang yang memeluk Islam di Madinah. Ini panggil Qawaid As-Sulbah dia panggil. Orang yang memeluk Islam di Mekah. Kemudian Ahli Badar, kemudian Ahli Uhud. Begitulah seterusnya. Orang yang meluk Islam sebelum pembukaan Mekah. Kemudian orang yang meluk Islam selepas pembukaan Mekah. Serta meyakini bahawa mereka adalah insan-insan yang adil. Adil mana salih. Ya, yang tidak ada di kalangan mereka yang fasik. Dan amanah, terpilih. Mereka adalah insan yang terpilih dan juga yang amanah dalam menyampaikan ilmu. Sebab itu hadis-hadis daripada sahabat semua diterima. Tidak ada yang ditolak. Tidak harus menghina mereka dan mencela nama-nama mereka. Mana-mana seorang pun dari mereka. Begitu juga meyakini bahawa khalifah yang benar, yang hak, yang layak, yang paling layak setelah Rasulullah SAW ialah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar Al-Faruq. Kemudian Osman Al-Syahid. Diikuti Ali Al-Murtada. Al-Murtada maknanya yang direstui. Kita mendoakan semoga Allah meredai mereka dan sekalian sahabat Rasulullah SAW. Mana walaupun berlaku krisis di antara mereka, kita ambil sebagai iktibaran. Dan kita mendoakan supaya Allah Ta'ala menerima mereka, memuliakan mereka sepanjang zaman. Dan begitu juga kita mendoakan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Mana turut melakukan kebaikan seperti mana mereka. Sehingga ke hari pembalasan. Termasuklah tabi'in, tabi'in, para ulama, mujtahidin dan sebagainya. Aulia Allah. Termasuk orang beriman. Termasuk orang beriman sesama kita. Kerana orang beriman paling kurang dia ada kebaikan yang tak ada pada orang lain, iaitu iman. La ilaha illallah. Itulah sebab itu Nabi SAW pesan sangat-sangat pada kita. Bahasanya kita ni kena jaga, dia panggil persaudaraan Islam, dan juga kena jaga jangan kita melakukan sebarang yang menyakiti orang Islam yang lain. Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang Muslim itu ialah seorang yang mana selamat Muslim yang lain daripada kejahatan lidah dan juga kejahatan tangan dia. Kemudian Allahumma, kita mendoakan semoga Allah meredai mereka dan sekalian sahabat Rasulullah serta orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan sehingga hari pembalasan. Peliharalah kami bersama dengan mereka. Kita doa, ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami bersama dengan mereka, bersama dengan para sahabat, tabi'in, tabi'in, salafus salih, dengan rahmat-Mu ya Allah. Wahai Tuhan yang paling penyayang dari semua yang menyayangi.
Alhamdulillahi bihi tatimmu salihat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi demikianlah tuan sekalian, selesai kita matan akidah Ahlul Islam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah memberkati, Allah mengurniakan pahala yang sebanyak-banyaknya kepada pengarang kitab kita ini dan juga kepada kita semua, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah menjaga akidah kita, juga menjaga kaum muslimin. Dan Allah memberi keteguhan pada kita, memberi ketenangan hidup pada kita, menyelesaikan segala masalah-masalah yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa kaum muslimin, rakan-rakan kita dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan di akhirat nanti kita akan dihimpun ke Allah bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW, bersama dengan para sahabatnya, salafus salih, para awliya'nya, para imam-imam mujtahidin, para mujahidin dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz.